Jika ibu ayah serahkan urusan. Ni katanya dia, jika anakmu mengadu sesuatu, bertanyalah, jangan terus naik hantu. Mak ayah kalau anak-anak balik mengadu kat kita, kata tok guru dia tibai, ustazah dia tibai, jangan naik hantu terus. Yang itu kurang ajar, tibai anak aku. Pergi ke tibai cikgu pula. Dia duk tibai cikgu, cikgu tak tibai balik. Dia tak jumpa cikgu tibai balik tau. Sekat tu tengok dalam rakaman tu, cikgu tu jenis tak tibai balik. Dia jumpa cikgu tibai balik tengok. Agak-agak dia silap pi, tok guru tu rupanya tok guru silap gayung. Anak pada pendak majid, mana nak tahu. Silap banyak dia kata, aku pergi nak tibai dia, tibai aku balik rupanya. Dia duduk pi tak kena buku dengan arwah. Dia duduk pi hantar. Guru pula nak kena beradab. Tu. Balik anak, ajak anak sendiri kalau macam tu. Jangan naik hantu terus, sabar dulu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru, mendidik pasti berkesan. Serahkan urusan pada guru, tamam? Pasti akan berkesan pendidikan tersebut. Jika anak lelaki pulang ke rumah, ni khusus ibu-ibu, ayah-ayah ada anak lelaki. Kalau anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Duk menangis, teriak, kata kena marah dengan guru tadi, ataupun kena tibai dengan, kalau Imam Basaudan sebut dalam kitab dia Simtul Qiyan, syarah kepada Al-Imam Ramli radhiyallahu taala anhu, kalaulah seorang guru tadi, anak tadi balik mengadu kepada ayahnya, kata kepada ibunya, kata dia dipukul oleh guru atau dipukul oleh ayah kepada kawan-kawannya, atau dia berkelahi dengan kawan dia, betul ayah dia tu mai jentik telinga dia, tibai dia sikit, marah dia dan seumpamanya, balik mengadu. Ayah kena buat apa? Mak kena buat apa waktu tu? Ni cara didikan anak-anak. InsyaAllah kita akan baca kitab tu. Saya dah terjemah dah kitab tersebut, Isbalul Aman fi terjamati Riyadatus Sibyan. Cerita bab kenaan pendidikan anak-anak. Diajar macam mana nak didik anak-anak ni. Zaman dulu ulama dulu didik anak macam mana? Kalau anak lelaki balik duk teriak, dia akan kata apa? Jangan teriak. Orang lelaki bukan boleh teriak. Orang lelaki bukan semua benda nak cerita. Dia kena sabar. Baru orang lelaki, baru mak kilau. Ni balik teriak lepas tu mak pula percaya, balik pergi hantam pula kawan tu pula, pergi berkelahi pula dengan jiran, kerana anak dia, anak tu tepuk belakang pada muka. Siapa budak-budak, mak anak dia pun heran, siapa budak ni tadi ni? Rupanya mak dia yang budak waktu tu. Ni ramai jadi. Jika anak lelaki pulang ke rumah menangis mengadu, konon kena marah. Katakan padanya, jangan jadi lemah. Anak lelaki bukan jenis menyerah. Tu anak lelaki kena kuat. Tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki tak murah air mata. Tangisan ni senjata orang perempuan. Makcik jangan marah makcik, kakak-kakak jangan marah lah. Benda ni hakikat pun. Orang perempuan kalau dia berkelahi tak lepas pi, dia teriak tu pi terus kita kalah terus waktu tu senjata dia. Dia berkelahi ni, wah teriak. Kita Allah baru nak hantam tak ni tak ada hentam, teriak lah. Itu senjata dia apa. Jadi lelaki jangan macam tu. Anak lelaki tak murah air mata. Air mata lelaki ni sangat sukar dialirkan, melainkan pada tempat yang paling mahal sahaja. Itu dia. Itu Wildan. Ini cara didikan salaful ummah, hasilnya generasi muda yang gagah. Jadi kalau kata dididik dengan cara begini, insya-Allah anak-anak dan ibu ayah akan berbaik sangka dengan para gurunya. Jadi kalau kita tengok anak kita balik mengadu dekat kita, kita tanya balik kat anak kita, kenapa tok guru marah? Kenapa ustaz marah? Kenapa cikgu marah dekat kamu? Cuba cerita balik. Takkan tiba-tiba kamu buat kerja sekolah, cikgu tu geram tengok kamu buat kerja sekolah. Saya cukup benci ni, anak-anak murid suka buat kerja sekolah ni. Adakah cikgu macam tu? Saya suka anak-anak murid tak buat kerja sekolah. Kamu pergi buat apa? Tiba. Tebal. Cikgu ni kena cek balik. Mungkin baru keluar. Keluar pada buat mana-mana ni. Jenis tiba anak yang kalau budak suka buat kerja sekolah. Tiba. Kena tanya balik. Kenapa kamu kena tiba? Kamu kena tanya balik. Ni jangan. Dia tiba kamu. Tiba kat mana? Dia tiba kat mana dulu? Anak tu lagi panjang. Cikgu tu dia buat macam ni, dia cerita macam ni, dia kena pangkah dulu anak dia. Kerana ini akan mendidik adab kepada anak tersebut. Kalau kita mula bagi kepada anak kita jalan, maka anak kita nanti akan jadi seorang yang licik, dan dia tak akan jadi apa.
Dan tu kita tengok dengan tajribah, ainu tajribah, mata pengalaman kita tengok macam tu. Mak ayah yang duk percaya sangat kat anak-anak ni, anak dia biasanya tak jadi apa. Mak ayah yang biasa aja dengan anak dia. Nah, dia kena pergi bincang balik dengan guru tadi. Nah, ustaz kalau boleh, ya anak saya ni dia ada mengadu juga kat rumah, kata ustaz Tibai kuat sangat. Saya tak marah Tibai. Tapi kalau ustaz Tibai tu, sebab dia kata dia kalau lagi Tibai lagi dia tertekan. Dia tak boleh nak mengapai contohnya. Bincang elok-elok macam tu. Baru kena. Ni pipi Tibai bapa anak saya. La ilaha illallah. Ya, antara Tibai ni pun masalah juga. Ni masalah hukum Tibai. Saya pesan sungguh-sungguh kepada para guru untuk ambil berat tentang masalah ni. Masalah Tibai perlu kepada izin daripada mak ayah. Sebenarnya. Sebab tu di sekolah, kalau kata sekolah lah, sepatutnya ada borang Tibai. Mak ayah kalau masuk sekolah ada borang khas. Ini dalam hukum dalam fiqh Syafi'i. Al-Imam Al-Imbabi radhiyallahu ta'ala anhu dalam sekarang satu risalah. Masalah darbu as-sibyan, pukul budak-budak. Boleh ke tidak? Budak-budak kalau tak dipukul kadang-kadang dalam kelas pengajian Quran contohnya, dia akan main-main. Lepas tu kadang guru-guru tibai. Baik tibai macam mana dibenarkan? Selepas mendapatkan izin ibu dan ayah. Itu sepatutnya hukum. Dan tibai pula bukan di tempat yang sensitif. Jangan tampak di muka. Saya pesan kepada para guru, para asatizah, ingat betul-betul ini. Anak murid kita macam mana salah sekalipun, jangan tampak muka mereka. Karena muka adalah kawasan yang mulia. Geram macam mana kita sekalipun, guru disiplin kita ni tahap yang ketiga supaya saya pun, jangan tibai, jangan pukul wajah murid kita. Jangan tampak. Karena Nabi tak pernah tampak wajah seseorang, melainkan dalam perang saja. Melainkan dalam perang saja boleh Nabi mengangkat pedang Nabi SAW. Lain daripada tu tidak boleh. Lepas tu guru-guru, khususnya guru-guru apa ni disiplin, jangan tibai muka. Dan sebenarnya tu menimbulkan dendam. Ada sebahagian murid sampai lah dendam dengan guru dia sebab guru tu tibai, tampak dia. Tapi ada sebahagian murid yang ucap terima kasih. Bukan masalah terima kasih tu menyebabkan hukum tibai tu boleh. Tampak tu jadi boleh tu sebab dia ucap terima kasih. Kalau tidak tak ada hukum bah. Kena elakkan. Nak tibai tangan. Guru saya Syekh Imam Ifat tibai dengan pen dia. Anak murid jawab tak betul, mai sini. Dia tibai. Tibai macam mana? Tak nak cakap kan, contoh ni contoh. Dia buat macam mana? Macam tu je. Tibai. Tapi depan orang, anak murid kalau dah besar, dia akan jadi apa? Dia akan rasa juga malu tu. Tapi dia rasa dendam tak dalam hati dia. Tak dendam. Sebab apa? Sebab guru dia bukan tibai, dia bagi dia malu, bukan sakit pun. Memang nak bagi dia beringat je. Tak tangannya. Dan saya buat macam tu dekat santri saya. Dia pun ni besar-besar dah. Pak budak dah. Dah boleh menikah dah. Nah, kalau saya tibai macam tu. Saya akan letak aja atas tangan. Saya tak tahu kau depa benci juga lepas tu. Faham tak? Saya cukup tak apa nak berkenan lah kalau guru-guru yang melampau sangat. Angkat sampai macam seolah berdendam dengan murid tersebut. Tak perlu. Tak perlu angkat sampai tinggi-tinggi nak tibai anak murid. Tak perlu tampak muka anak murid kita. Tak perlu. Nah, kalau tadi haram hukum dia, haram hukum dia. Baik kalau tibai yang macam tangan, tibai di betih, tibai di tempat-tempat yang bukan sensitif, jangan di perut, jangan di dada, jangan di bahagian belakang. Belakang ni masih lagi dimaafkan ya, masih dimaafkan lagi di belakang. Maksudnya di bahagian perut, dada. Ini bahagian muka, satu lagi, kepala, satu lagi. Di kaki belakang, di betih dan seumpamanya, ni masih diharuskan. Cuma perlu minta izin daripada mak ayah. Jadi kalau kata contoh pondok, contoh ada mak tahfiz, buka kena ada borang. Boleh tak anak kamu, anak tuan, kalau dia salah, kami akan pukul dia dengan pukulan yang ghair mubarrih, maksudnya yang tidak akan melukakan dia, hanya sekadar untuk mengajarnya sahaja. Maka kalau mak ayah sign, baru boleh pukul anak tadi. Betulnya macam tu. Nah, ini kalau ikut hukum dalam mazhab Syafi'i. Nanti saya akan syarahkan benda tersebut dan kita akan tulis dalam Isbalul Aman masalah berkaitan dengan memukul kanak-kanak atau memukul siapa sahaja.